menyimpan maklumat ni perlu. Kalau kita tidak ada mereka yang membuatnya, sesuatu adat tu akan lupa begitu saja. Perlu disimpan sekurang-kurangnya untuk tatapan generasi akan datang. Dan adat tu sendiri adalah peranan menentukan bangsa dia. Jadi jangan kita malulah untuk kita menyimpan. Dan sejarah itu tak boleh dicerita daripada mulut ke mulut. Nama penuh saya Nazri bin Cik Husin. Saya merupakan bekas ketua kampung di Kampung Lucka. Selama 20 tahun saya memegang jawatan tersebut. Tapi sekarang saya memegang pengurusi galeri Pawandong yang kita wujudkan sejak dari tahun 2014. Mana galeri tersebut kita menyimpan dokumentasi barang-barang yang berkaitan dengan corak kehidupan masyarakat di Kampung Lucka secara khususnya. Saya juga boleh dipanggil sebagai penghari sebagai panggilan mesra saja. Okey, adat ni kalau ikut dari segi definisi ni ialah peraturan, norma, gaya hidup ataupun peninggalan cara hidup, cara kehidupan daripada turun-temurun. Dan adat juga penting bagi menggambarkan sesuatu bangsa, satu kaum. Dan kita juga kena ingat ada satu patah mengatakan biar mati anak, jangan mati adat. Itu sebab mengapa di Lucka masih lagi ada adat-adat yang dipertahankan, digunakan dalam masyarakat. Dan juga mungkin dalam corak kehidupan secara individu oleh masyarakat luar bandar sendirilah. Mungkin dalam sekitar tahun 70-an masih lagi banyak adat-adat lama yang dipraktikkan, digunakan dalam majlis perkahwinan. Tapi mungkin kerana faktor makin moden, faktor agama, kesibukan, setengah adat tu tidak lagi diguna pakai sekarang. Sebagai contoh, sebagai adat menggantung, adat mandi sampat, dan juga mungkin dalam kalau dulu kita panggil acara beratur, di mana acara tersebut dijalankan di waktu malam dan untuk menitik inai sekali. Adat menggantung juga semakin lama semakin dilupakan. Dan untuk fahaman semua, adat menggantung ni bukanlah satu adat yang boleh mengelirukan masyarakat, tapi sekadar membantu memagar, mendinding kawasan rumah dan juga untuk keselamatan semasa majlis hari perkahwinan. Kalau kita imbau, zaman dahulu kala persekitaran kita adalah hutan yang besar, dan kehidupan zaman itu kadang-kadang orang mencuba ilmu. Dan mungkin kita pernah dengar dalam majlis perkahwinan pengantin lelaki tak boleh baca menyebut lapas akad nikah. Kemudian daging tak mau masak-masak. Mungkin juga pernah kita dengar daging melompat-lompat di kawah. Jadi tak mustahil itu adalah antara permainan orang dahulu, sebab pada zaman itu itulah kehidupan dia orang, ya. Jadi mungkin untuk menguji ilmu. Jadi salah satu daripada peranan adat menggantung inilah untuk memagar, mendinding kawasan dan juga majlis agar majlis dapat berjalan dengan lancar juga, ya. Dan saya ingat dalam sekitar tahun 70-an saja digunakan, mungkin dah menjangkau 40 tahun ni dah semakin ditinggalkan lah. Biasanya adat menggantung ni langkah pertama ialah penyediaan bagi upacara tersebut, ya. Jadi antara barang-barang yang perlu dalam adat menggantung ni lah kemian, bertih. Bertih dibagi kepada dua, bertih mentah dipanggil dan juga bertih yang bersih. Kemudian air tepung untuk acara merenjis ataupun tawar keliling rumah. Daun sambal dan juga beras lah. Itu antara media antara peralatan yang diperlukan. Setelah selesai peralatan disediakan, untuk acara menggantung juga hanya hari-hari tertentu sahaja. Itu sebab kalau zaman dahulu perkahwinan di Kampung Lucka secara khususnya kebiasaannya hanya berlaku pada hari Khamis dan juga hari Ahad. Sebab acara menggantung ini tidak akan dibuat pada Selasa. Maksud Selasa tu ialah bermula pada petang Isnin hingga tengah hari Selasa ditarifkan sebagai hari Selasa, dan juga pada hari Sabtu, di mana tarifnya ialah selepas solat Jumaat tu sehingga tengah hari Sabtu dikira sebagai hari Sabtu. Jadi untuk acara menggantung tidak dibuat pada waktu itu, kecuali pada petang Sabtu tu baru bermula, dan makan besarnya akan berlaku pada hari
Ahad lah ya. Setelah peralatan yang saya sebutkan tadi selesai, barulah peralatan tersebut disediakan di tengah rumah. Pawang, inilah peranan pawang menjalankan acara menggantung. Dan kalau dulu juga ada masanya pawang dijadikan tempat rujukan, menentukan tarikh, hari yang sesuai, hari bulan yang sesuai untuk majlis perkahwinan tersebut. Jadi setelah pawang dan juga pembantu dia ataupun dipanggil Tok Gending kadang-kadang di sini menjalankan upacara menggantung ni. Proses pertama ialah mereka akan membakar kemian. Kemudian dipanggil proses membela badan. Maknanya pawang ni akan bela badan dia. Kemudian ukuk ataupun kita pasapkan kemian ke talam dia. Barulah proses untuk diasap kemiankan barang-barang yang terutamanya yang diguna pakai dalam majlis tersebut. Contohnya tabir, lelangit, pakaian pengantinnya, lansir. Itu antara-antara media atau alat-alatan yang perlu disediakan dalam acara menggantung. Setelah tu baru diperasatkan semua barang tersebut, baru dijalankan acara merenjis temu tawar sebagai pagar keliling rumah maksud dia. Dan setelah itu barulah kita boleh memulakan kerja menggantung tadi. Semua tabir-tabir lansir akan dipanggil orang muda lah biasanya untuk membantu mengikat dan menggantung lah ya. Biasanya untuk lelangit terdapat dua. Satu disediakan di dalam bilik pengantin, dan pengantin perempuan semasa acara menggantung ni kedudukan dia ialah mesti berada dalam bilik. Dan satu lagi tabir disediakan di tempat pengantin lelaki akan duduk semasa akad nikah ya. Jadi setelah selesai itu barulah kerja-kerja lain bermula. Contohnya nak mula menyembelih kerbau lembu pun dah boleh bermula. Dan disediakan juga talam hidangan untuk selepas acara ni, untuk pawang dan juga ni menjamu selera lah. Biasanya kita panggil sebagai air pancawarna, di mana air itu disediakan sebanyak 7 jenisnya, nasi manis, kuih tradisinya ya. Jadi akan dijamukan kepada pawang dulu, barulah masyarakat yang bekerja boleh makan. Kemudian ditutup juga dengan bacaan doa selamat. Biasanya imam kita panggil lah untuk penutup bagi acara menggantung. Dan dia juga ada pantalang-pantalang tertentu yang tak boleh dilanggar oleh, terutamanya pengantin perempuan lah. Contohnya pengantin perempuan tak bolehlah menyapu lagi selepas itu, ataupun kemian bertih kita tabur tu tak boleh dibuang keluar rumah. Talam tempat dipanggil talam perasak tu naklah digantung tinggi, tak boleh dilangkah. Itu antara pantalang-pantalarang yang digunakan dalam majlis menggantung ni. Sehingga selesailah majlis perkahwinan tu, barulah contohnya boleh dikemaskan balik, boleh disimpan balik. Okey, ada tempoh-tempoh yang tertentu lah.